Assalamualaikum Ustaz Amri dan juga semua panel. Masih ramai yang takut untuk ambil vaksin. Ada yang ragu-ragu, ada yang termakan dengan agenda anti vaksin. Kalau boleh huraikan keperluan vaksin dari pandangan Islam untuk nak menyelamatkan nyawa. Jadi adakah vaksin ini boleh menyelamatkan nyawa? Ada orang kata ambil vaksin pun kena juga. Jadi mungkin juga Ustaz boleh ulas sama ada perlu ke tak perlu dalam kaedah maqasid ke apa juga. Saya serahkanlah kepada yang bahagia Tuan Guru. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Saya menukilkan kata-kata Imam Al-Juwaini rahimahullah. Dia menyebut dalam kitab Ghiyathul Umam, wa ammal aqaqiru faman'u isti'maliha yuaddi ila al-haraj. Adapun untuk zaman dulu dipanggil aqar, maknanya ubat-ubat mencegah. Lah ni ada, dia panggil vaksin lah. Kalau kita haramkan dia, dia akan membawa kepada dipanggil hamship, hardship, iaitu membawa kepada bebanan, hardship kepada masyarakat. Sedangkan bebanan ini ditolak oleh syariat, wal haraju marfu'un. Makna konsep maqasid syariah di antaranya dalam qawaid maqasid kita, iaitu bebanan kita tak boleh kita bawa kepada masyarakat. Sama ada bebanan fizikal, mental, agama, kesemuanya itu ditolak oleh syariat. Sebab itu Imam Haramain telah menaskan kalau masih ada agenda dia fikir najis, katakanlah kita kata vaksin ni najis. Hatta najis pun kita haruskan. Kerana menjaga nyawa lebih aula daripada menjaga najis. Hifdzul muhjah muqaddam ala hifzi al-muru'at, kata Syatibi. Menjaga nyawa itu lebih baik daripada menjaga maruah. Sebab apabila kita makan najis ni, maruah kita kurang lah, makan benda kotor. Tetapi bila bertembur dengan kepentingan nyawa, dia tak ada nilai najis ni. Sebab tu khinzir pun diharuskan. Poin yang kedua ialah apa nama dia, bukan maksud jaga nyawa ni tunggu nak mati dulu. Kalau tunggu nak mati dah buat apa? Banyak orang salah faham bila dia kata pengambilan najis ni bila kita dah nak mati. Dah nak mati tak boleh makan dah sebab tak ada manfaat. Al-Imam Ghazali rahimahullah dia menyebut dalam kitab Khulasah, makna qawaid darurah ini makna dia sangkaan mati tu ada. Makna pakar kata ini kata ambil ni bahaya ni. Jangan tunggu dan nazak dah baru nak pergi makan. Masa tu haram makan ubat sebab masa tu tak ada manfaat dah. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dia kata apa, tak boleh buat macam ni sebab apa, kita tak mati lagi. Nak mati baru kita ambil. Dia salah faham, nak mati tu bukan makna nazak. Dan orang dah buat setiap tengok macam tu baru nak ambil. Banyak orang salah faham. Bukan kata saja, saya pernah teringat sebagai sahabat-sahabat kita ni, ghafarallahu lahu wa lana ni, dia kata derma darah pun tak boleh ambil sebab tak ada orang nak guna pun. Bila kita ambil darah, bila orang tu nak mati. Bila orang tu nak mati tak ada manfaat. Dia kena faham mati tu maksud apa, nak mati tu maksud apa, bila yang dikatakan menjaga nyawa. Jadi ini problem, sebenarnya problem kepada term-term dan mustalahat. Jadi kita tak maulah sampai nak mati baru kita bagi. Macam kita lah dah demam mau makan ubat, lambat lah sembuh. Kita bila kita rasa nak demam, kita dah ambil dah antacid dan sebagainya. Ini dah seminggu baru nak pergi jumpa doktor, memang lambat. Lepas tu pergi jumpa doktor, lambat sembuh. Dah seminggu dah sakit. Jadi problem kita sekarang ni suka sangat nak merawat. Kita kena mencegah. Dan mencegah itu lebih tinggi maqasidnya daripada merawat. Dan kita dah baca vaksin. Semua orang baca vaksin daripada kecil kita, daripada kecil disuntik. Vaksin ni dia mencipta pelindung. Dia merangsang. Maknanya kalau kita sekarang kita tak ada tentera, kita tak ada siapa yang nak pertahankan diri kita. Jadi vaksin ini satu ciptaan manusia yang dia bukanlah benda yang Nabi cipta. Sebab dalam kehidupan kita ni Nabi tak create. Sebab kalau Nabi create kita jadi sunnah. Nabi biak kepada kita nak buat apa saja. Makna dia apa yang baik itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu zaman Nabi mereka bagi air kencing unta. Sebab zaman tu yang paling terbaik pencegahannya air kencing unta. Tapi zaman sekarang ni air kencing unta bukanlah yang terbaik. Makna zaman berubah. Sebab sains ini zaman kita nanti
akan datang 100 tahun kita pun tak tahu, mungkin tak guna vaksin dah kita pun tak tahu, tak guna suntik. Benda kehidupan kita ni tak perlu rujuk kepada zaman dulu. Mana dia kalau orang dulu makan ubat lambat sembuh, sekarang kita ada ubatnya 90% sembuh cepat. Jadi kenapa kita nak pergi pada zaman dulu, masih lagi rujuk kepada zaman dulu. Zaman dulu tu macam tu saja ada. Sebab tu kita katakan kita ini umat Islam slow sebab kita ada bahas isu pokok. Yang ni haram ke halal? Haram ke halal? Halal haram tu saya rasa dia bincang tahu dah. Tapi masih lagi. Sebab itu kata sebagian pemikir guru saya Syekh Taha Jabi Alwani, kadang-kadang permasalahan fiqh menyebabkan orang Islam mundur. Bila fiqh dibincangkan dalam bentuk yang macam ni, mana dia macam sekat kemajuan. Kalau kita bagi kemajuan dengan letak guideline, tak apa. Yang ni faktor yang bentuk nak ke belakang. Dan yang ni dalam sejarah pembuktikan, adakah dia menunjukkan perbincangan bid'ah, seorang bid'ah, seorang tak bid'ah, itu yang melembabkan kemajuan sebuah masyarakat. Sebab kita tak boleh nak pi. Kalau pi saja, orang kata yang ni, kita boleh bincang apa Ustaz Amri dan TV, orang kata bila kita bincang pembakaran sunnah, orang kata Ustaz dia anti sunnah. Kita masih dalam kerangka-kerangka pemikiran yang kita tak boleh nak lepas. Sedangkan dalam perubatan tak ada satu sunnah yang sahihah melainkan 10 hadis, dan kesemuanya Syekh Syatut rahimahullah Syekhul Azhar kata perubatan ini tidak tertakluk kepada apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Ia tertakluk dengan kaedah yang Rasulullah suruh buat, rawatlah sahaja. Rawatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah Ta'ala turunkan ubat. Tidak tertakluk kepada apa yang Nabi buat. Sebab tu Syekh hari Jumaat kata apa? Sunnahnya bukan air kecil unta, sunnahnya merawat. So merawat ni dia akan berkembang. So kefahaman ini yang berlaku dalam golongan-golongan ini. Yang mana menyekat di Kelantan hari ini 10,000 tak hadir. Tak ambil. Kalau saya tahu main kat kami tak apa. Jadi makna dia kegagalan. Tapi bagi saya di sini mesti mewujudkan satu hamzah wasal, iaitu bidang fatwa lah, fatwa dan bidang majlis agama mesti ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni siapa saja? Dia dipanggil sebagai adab ijtimai, alat kemasyarakatan. Dia macam artis. Artis ni orang yang paling kuat hubungan mereka yang masyarakat. Padahal kalau kita tengok dari sudut apa dia ilmu, mereka bukan mendalam, tapi mereka ni memang hari-hari duduk yang masyarakat. Mereka mereka hidup, mereka ada sembang. Jadi masyarakat sayang dia pun. Kita ni duduk pejabat. Orang tak kenal kita, tak ada apa. Kan? Mufti pun tak kenal, jabatan pun orang tak kenal. Ini kelemahan kita. Dalam sistem fatwa, dia panggil fatwa ijtimaiyah. Fatwa ijtimaiyah ni fatwa kita dah elok dah. Tapi cara menyampaikan masyarakat tak sampai. 10,000. Banyak tu. Kalau 10 orang tu. Maknanya kalau kata kita guna artis boleh ke? Nampak lah. Artis sebahagian daripada umat Islam juga. Kita saya bukan kata artis je. Kalau Mama Oti Canai pun boleh kita guna. Sebab Rasulullah SAW menggunakan public figure yang ada. Yang sedia ada. Tapi zaman mereka tak adalah artis. Tokoh-tokoh lah. Abu Sofyan. Man dakhala baita Abi Sofyan fawa amin. Siapa yang masuk rumah Abi Sofyan, dia aman. Abi Sofyan ni tokoh yang besar. So kalau kita tengok follower dia ramai, apa salahnya? Sebenarnya kita tak boleh bertembung. Artis dah, cuma kita dah siap artis janganlah berfatwa. Dia buat kerja bagi orang minat dia macam saya pun dah guna dah. Sebab kita sekarang ni tak boleh bergaduh banyak sangat. Kita duk bergaduh ni yang kita orang zaman patutnya kalau banjir, alhamdulillah kita nampak semua orang bersatu. Semua satu kampung yang bergaduh duduk dalam satu bangunan. Kita sekarang ni COVID-19 duk bergaduh. Ni yang masalah saya rasa itu benda yang perlu umat Islam ubah. Kepada pembangunan, bukan kita bergaduh sampai 10,000 orang tak main ini. Alhamdulillah, satu kupasan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ustaz Fawaz, bagaimana kaedah yang disebut sebagai merawat itulah yang menjadi key point. Poin penting adalah merawat itu. Cegah itu sendiri kan. Cegah itu juga menjadi perkara yang cukup besar dah. Rawat dah nak mati tu habis kita dah kan. Yang kita yang duk sihat ni lah yang nak kena ambil vaksin ni.